52 institusi pengajian yang bernaung di bawah Persatuan Institusi Tahfiz dan Pondok di Negeri Sembilan menerima dana RM402,000. Syafiq Azrul boleh perincikan apakah hala tuju yang ditetapkan institusi pengajian tinggi berkenaan dan ke arah mana dana terbabit akan digunakan. Syafiq. Baik, seperti yang diberitahu tadi, jumlah bantuan tersebut sebenarnya diberi sebagai usaha memastikan kelangsungan institusi tahfiz dan pondok. Kerajaan negeri juga berhasrat untuk meneruskan bantuan kewangan tersebut setiap tahun. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, bantuan itu memberi manfaat kepada 3,000 pelajar. Jadi kita berharap sumbangan ini dapat memberikan kemudahan untuk pelajar-pelajar kembali untuk mendapat pendidikan mereka. Ya, kita akan teruskan bantuan ini setiap tahun insya-Allah dan kita berharap bahawa dengan bantuan ini dapat menyemarakkan lagi ataupun bagi kita meningkat lagi pemahaman Islam kepada pelajar. Beliau memaklumkan demikian pada majlis penyampaian bantuan sekolah tahfiz dan agama swasta di Seremban. Setakat ini hanya 26 daripada 52 institusi berkenaan yang sudah berdaftar dengan Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, manakala selebihnya dalam proses pendaftaran. Dalam pada itu, kerajaan negeri turut meluluskan bantuan sebanyak RM96,500 kepada institusi tahfiz dan sekolah agama swasta yang tidak berdaftar. Dan kita pernah minta bantuan kepada kerajaan. Dan baru hari ini Allah Ta'ala buka rezeki untuk Darul Widad sebagai salah satu institusi yang menerima sumbangan daripada Kerajaan Negeri Sembilan. Jadi kami berasa bangga dan bertuah kerana sesungguhnya Pusat Pengajian Darul Widad telah terpilih. Jadi kita nampak begitulah bila ada bantuan ni sikit sebanyak dia melancarkan operasi pusat pengajian. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita tengah dalam persediaan SOP untuk pembukaan pusat tahfiz. Jadi dia sangat membantulah untuk kelancaran pentadbiran dalaman insya-Allah. Sebanyak 15 taman termasuk Taman Eco Rembau dan Hutan Taman Negeri di Negeri Sembilan telah mula dibuka dan beroperasi bermula 15 Jun lalu. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, Saleh Awaluddin, sebarang bentuk aktiviti yang akan dijalankan dalam Taman Eco Rembau dan Hutan Taman Negeri perlu patuh SOP sebagaimana yang telah digariskan Majlis Keselamatan Negara. Pihaknya juga telah mengeluarkan SOP Eko Pelancongan Hutan di Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri bagi orang ramai yang menjalankan aktiviti riadah. Namun buat masa ini, Taman Eko Rimba Batu Maloi masih lagi ditutup kerana tertakluk kepada larangan SOP MKN. Baru-baru ini bermesyuarat dan dalam lembaga yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita dan juga Yang Berhormat Datuk SS. Dan kita buat keputusan, kita buka. Tak ada masalah, kita buka. Tetapi di pintu masuk, pegawai kami akan kawal bilangan orang masuk. Beli tiket, orang kita akan kawal berapa banyak tiket kita akan keluarkan. Buat masa ini kita masih lagi secara di pejabat, secara online dan juga di pejabat. Kita tak buka lagi secara walk-in punya tiket. Beliau ditemui di Pusat Edu Ekoturism Hutan Simpan Sungai Menyala di Port Dickson. Dalam perkembangan yang sama, tiada pembelian tiket di kaunter pendakian. Tiket hanya boleh didapati di Pejabat Perhutanan Negeri di Wisma Negeri atau Pejabat Perhutanan Daerah pada hari bekerja. Pihaknya sedang mempertikat sistem untuk menggunakan kod QR dalam waktu terdekat. Beberapa aktiviti turut tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKPP, antaranya aktiviti air, aktiviti tali, rekreasi sukarelasak dan penganjuran program seperti kem motivasi atau majlis keramaian. Inisiatif Skim Kemudahan Pembiayaan Pengukuhan Perniagaan MARA Spark diwujudkan MARA bagi mendepani pasca COVID-19. Pengarah MARA Negeri Sembilan, Mimi Mazlin Muhammad Yusof berkata, skim itu bertujuan membantu usahawan Bumiputera yang terjejas teruk akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang digazetkan pada 18 Mac lalu. Skim itu menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 untuk usahawan Bumiputera yang berumur 18 hingga 60 tahun dan boleh digunakan sebagai modal pusingan atau pembelian aset.
Antara syarat yang diperlukan adalah peminjam perlu mempunyai perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM melebihi 3 bulan. Kelebihan peminjam yang ditawarkan adalah tidak memerlukan penjamin, tanpa cagaran dan tanpa kadar faedah. Post COVID-19 sebenarnya di MARA kita mempunyai beberapa produk yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan Bumiputera. Dari segi dana pembiayaan, MARA telah melancarkan satu produk iaitu skim pembiayaan pengukuhan perniagaan MARA yang mana had maksimum untuk produk tu produk berkenaan adalah sebanyak RM10,000 dan memang kita fokus kepada usahawan-usahawan Bumiputera, usahawan-usahawan kecil yang terjejas dengan COVID-19. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Seremban. MARA juga telah menerima peruntukan RM300 juta menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi membantu usahawan di bawah siliaan mereka. Dalam pada itu, MARA kini sedang beralih praktikaliti mereka kepada norma baharu dengan mengadakan kursus dan latihan secara dalam talian. Program peningkatan dan pembangunan standard perniagaan juga ditawarkan bagi usahawan yang ingin menaik taraf perniagaan. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, saya Syafiq Azrul Zafri. Kembali ke Angkasa Puri.